Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pelajaran muamalat, pelajaran kedua bertajuk Ar-Riba. Kita ulang semula pengertian Ar-Riba dari segi bahasa dan pada istilah syarak. Pada bahasa, riba bererti pertambahan dan peningkatan. Pada istilah syarak, riba bererti tambahan atau lebihan daripada jual beli atau pinjaman yang diperolehi oleh satu pihak daripada pihak yang lain tanpa cara yang wajar. Riba. Yang pertama, riba al-buyu'. Kedua, riba ad-duyun. Riba al-buyu' terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama, riba al-fadl. Kedua, riba an-nasi'ah. Ketiga, riba al-yadi. Riba ad-duyun pula terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama, riba al-qardun. Yang kedua, riba al-jahiliyah. Jenis-jenis riba. Riba al-buyu' bermaksud urusan melibatkan jual beli barang-barang ribawi. Menurut ulama mazhab Syafi'i, riba al-buyu' terbahagi kepada 3 jenis, iaitu riba al-fadli, riba an-nasi'ah, riba al-yadi. Riba al-fadli adalah riba yang melibatkan jual beli atau pertukaran antara barang ribawi yang sama jenis, yang mana ia berlaku apabila berat atau kuantiti pertukaran tersebut tidak sama. Riba an-nasi'ah pula ialah berlaku apabila jual beli atau pertukaran antara barang-barang ribawi berlaku secara bertangguh atau tidak serentak. Sementara itu, riba al-yadi pula bermaksud jual beli barangan ribawi yang kedua-duanya mempunyai illah yang sama tanpa disyaratkan tempoh tertentu ketika akad tersebut. Walau bagaimanapun, kelewatan menyerahkan kedua-dua barang atau salah satu antara kedua benar-benar berlaku di luar majlis akad. Dalam penerangan tadi, saya ada menyebutkan barang-barang ribawi. Contoh barang ribawi adalah seperti berikut: mata wang, emas, perak dan makanan asasi seperti tamar, beras, garam, gandum dan barli. Kepada pengertian riba ad-duyun. Riba ad-duyun bermaksud melibatkan urusan pinjaman dan hutang, sama ada berbentuk mata wang atau manfaat sesuatu barang. Ia juga melibatkan kadar lebihan faedah yang terhasil disebabkan tempoh sesuatu barang. Riba ad-duyun terbahagi kepada 2 jenis, iaitu riba al-qardun dan riba al-jahiliyah. Riba al-qardun berlaku apabila sebarang kadar atau manfaat tambahan yang lebih daripada pinjaman pokok dikenakan ke atas pinjaman tersebut dan dipersetujui semasa pinjaman dibuat, sama ada dikenakan oleh pemberi pinjam atau ditawarkan sendiri oleh peminjam. Dalam erti lain, riba al-qardun melibatkan sebarang pinjaman yang perlu dibayar melebihi pinjaman pokok. Riba jenis ini adalah yang paling popular dan banyak berlaku di kalangan masyarakat sekarang. Riba al-jahiliyah pula bermaksud berlaku apabila sebarang manfaat atau kadar tambahan melebihi pinjaman asal dikenakan apabila bayaran pinjaman dilakukan melebihi tempoh yang ditetapkan, sama ada disebabkan kelewatan atau penangguhan. Boleh juga difahami bahawa riba al-jahiliyah bayaran tambahan yang dikenakan kepada peminjam apabila lambat atau menangguhkan pembayaran pinjaman dari tempoh masa yang telah ditetapkan. Riba yang terbahagi kepada 2. Yang pertama, nukud, iaitu mata wang. Kedua, iaitu makanan. Contoh nukud, iaitu mata wang, iaitu emas dan perak. Unsur riba iaitu contoh makanan.
Maksud makanan di sini adalah makanan yang bertujuan mengenyangkan. Yang kedua, makanan bersedap-sedapan. Yang ketiga, makanan yang dibuat sebagai ubat. Makanan yang mengenyangkan seperti gandum, kacang putih, beras, barli, tamar, jagung, air tawar dan sebagainya. Makanan bersedap-sedapan adalah seperti tamar, kismis, buah tin dan bermacam-macam jenis buahan dan sayur-sayuran. Makanan yang dibuat sebagai ubat adalah seperti garam, segala rempah, gam Arab dan minyak bunga mawar. Tak pula jual beli barang berunsur riba dan syarat-syaratnya. Menjual sesuatu yang sama jenis dan sama elah, seperti menjual emas dengan emas, gandum dengan gandum, perak dengan perak, tamar dengan tamar atau sebagainya. Jual beli ini akan menjadi sah apabila memenuhi 3 syarat berikut. Pertama ialah sama dari segi timbangan. Kedua, secara tunai. Ketiga, persetujuan kedua pihak dalam waktu akad. Berikut adalah contoh jual beli berlainan jenis tetapi sama elah, iaitu emas dengan perak, gandum dengan barli. Jual beli ini dikira sah jika memenuhi 2 syarat berikut. Pertama, secara tunai. Kedua, persetujuan kedua pihak dalam waktu akad. Kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Mari kita sama-sama lihat apakah hikmah pengharaman riba. Pertama, dapat mengelakkan pembeli daripada menanggung beban hutang yang banyak. Kedua, mengelakkan penindasan dan kezaliman terhadap orang miskin. Ketiga, mengelakkan sebarang aktiviti urus niaga yang menyalahi syarak. Terima kasih dan selamat belajar.